tidak dapat kita buat. Jadi perancangan seterusnya adalah tidak ada pilihan lain. Kita terpaksa mengadakan secara online. Dan ini pun sebenarnya kita pikirkan orang kata sepanjang masa macam mana untuk kita mengadakan ataupun menyediakan satu program yang supaya kita tidak ketinggalan khususnya dalam pelajaran sains komputer. Okay. Dan kita mengharapkan sangat program-program yang kita sediakan contohnya dalam perkongsian amalan terbaiknya, kita mengharapkan kita advance daripada pelajar ataupun kita mendahului pelajar, sebab dalam khususnya dalam subjek TMK ataupun PMK ini pelajar akan belajar sendiri dan dia akan dapat maklumat cepat. Maksudnya maklumat itu dia boleh mendahului kita, mendahului guru. Jadi bila maklumat yang kita sampaikan ini tertunda ataupun ketinggalan, maka sudah tentu pelajar akan mendahului ataupun ibu bapa akan mendahului. Jadi ini kita tidak orang kata akan merasa senang sebab pelajar mendahului kita. Jadi berturutan daripada itu kita adakan program-program seperti perkongsian amalan terbaik ini supaya guru-guru khususnya seperti yang dinyatakan oleh penjumlah tadi, kita mendahului pelajar dari segi ilmu khususnya ilmu asas sains komputer. Sebenda ni di hujung jari. Jadi bila kita mendahului maka tidak timbul persoalan khususnya daripada pihak luar bahawa kita tidak tahu tentang apa yang kita akan pikirkan ke depan tentang khususnya mata pelajaran ini. So, mata pelajaran ini sungguhnya memang orang kata memang inilah yang tercepat sekarang ini sebab dia teknologi. Okey? Dan apa yang kita buat semuanya secepat dalam 2-3 detik orang kata dia akan bergerak cepat ke depan. Jadi kalau kita ketinggalan maka payah untuk kita catch up ataupun mengejar semula lah. Jadi kita mengharapkan daripada semua tuan-tuan yang ada pada hari ini yang berserta dalam kursus ini agar dapat orang kata mendalami ataupun memahami secara langsung untuk menghadapi suasana pada masa ini. Sebab kalau kita tidak orang kata belajar, terutamanya dalam keadaan sekarang ini, mungkin kita tidak tahu teknik-teknik atau kaedah pembelajaran yang terbaik. Sebab sebelum ni kita berhadapan dengan kaedah pembelajaran normal ya, yang biasa. Jadi pembelajaran itu memang orang kata biasa, masuk kelas, mengajar, berhadapan dengan bilik ICT, mengajar pelajar. Tapi kali ini kita tidak berhadapan dengan pelajar. Kita tidak berhadapan dengan komputer di depan mata ataupun dengan server. Jadi benda-benda tu kita terpaksa buat dalam cara online. Jadi mungkin ini sesuatu semua yang baru untuk kita. Jadi kita kena orang kata mendahului macam mana teknik terbaik. Dan syukur alhamdulillah kita mempunyai mungkin pakar-pakar yang di kalangan kita di dalam negeri Sabah ni yang boleh membuat teknik terbaik dalam kaedah online. Sebab kita mau benda ni sampai terus kepada pelajar. Jadi tidak ada alasan pada kita untuk tidak boleh menyampaikan message pengajaran dan pembelajaran dalam suasana PDPR ni. Jadi kita mengharapkan itulah yang terbaik. Dan seperti yang dimaklumkan pada tahun ni kita punya keputusan pun SPM khususnya memang kita punya sains komputer memang ada peningkatan dan sangat baik. Kita mengharapkan benda ini berterusan. Ia bermula daripada ASK, Asas Sains Komputer, dan dibawa ke tingkatan 45 Sains Komputer. Dan baik sekali daripada saya mengucapkan sangatlah daripada semua rakan-rakan guru khususnya yang mengajar subjek ASK, begitu juga kepada mungkin yang masih baru agar dapat lebih lagi berminatlah untuk mendalami subjek ataupun mata pelajaran di SK. Jadi saya rasanya itu saja daripada saya dan saya serahkan semula kepada Puan Haja.
Okey, terima kasih Tuan Roslan. Tuan-tuan, puan-puan, itulah KPPK TMK baru ya. Bersama Tuan Haris. Tuan Haris pun ada di sini. Okey, jadi tanpa membuang masa, kita pergi kepada fokus utama kita iaitu perkongsian daripada Puan Rosli. Diharapkan Rosliza sudah bersedia ya. Okey, dipersilakan Puan Rosliza. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada Puan Haja Jumda, pegawai-pegawai JPN, pegawai-pegawai PBD dan juga semua guru-guru ASK ya. Saya hari ini akan sharing pasal konten dahulu, lepas tu baru saya akan share berkaitan dengan amalan yang saya buat semasa PDPR bersama-sama pelajar ASK saya. Okey. Tajuk yang saya diberikan untuk sharing pada hari ini adalah perwakilan data yang fokus kepada sistem nombor dan juga kriptografi ya. Jadi sistem nombor ni kalau kita sudah mengajar daripada tingkatan 1 sampai 3, dia akan melibatkan tingkatan 1 dan tingkatan 2 di bawah tajuk perwakilan data dan kriptografi pula di bawah tingkatan 3. Okey, sekarang kita pergi dulu kepada konten untuk sistem nombor. Ada 4 jenis iaitu perduaan, perpuluhan, perlampanan dan perenambalasan. Okey. Dan untuk perwakilan data, untuk tingkatan 1, kita ada topik ukuran data tapi saya tidak akan sentuh pada hari ini. Okay, so kita pergi dulu kepada tingkatan 1. Kita tengok di SKP tingkatan 1 iaitu murid boleh mengenal pasti nombor perduaan dan perpuluhan, menukar nombor perduaan dan perpuluhan, perpuluhan kepada perduaan, operasi tambah dan tolak dua nilai nombor perduaan dan operasi tambah dan tolak bagi menterjemah aksara pengakutan SG. Untuk guru-guru yang sudah lama mengajar, sebab ASK ni sudah masuk tahun ke-5 dan sebenarnya saya baru masuk 4 tahun mengajar, sebab tahun pertama saya tidak mengajar sebab masih fokus kepada SK. Okay. So slide yang saya buat ini sebab kita fokus juga kepada guru yang baru mengajar, jadi kalau guru-guru lama tu yang sudah expert itu akan rasa slide ini macam biasa saja, tidak apa, cikgu ikut saja. Jadi bila perbezaan nombor perduaan dan perpuluhan, ini yang cikgu kena tekankan kepada pelajar. Sebab bila kita bezakan dua item, iaitu nombor perduaan dan nombor perpuluhan, dia mesti compare benda yang sama. Okay, dan biasanya saya mengajar pelajar saya kalau menjawab perbezaan buat dalam bentuk jadual. Sebab bila buat dalam bentuk ayat, dia akan, sebab pelajar saya ni ramai Chinese yang lemah BM. Jadi bila dia buat ayat BM panjang, dia jadi tersalah tulis dan tidak dapat markah. Jadi saya ajar budak saya buat dalam bentuk jadual kalau dalam perbezaan. Okey, diwakili oleh digit 0 dan 1 untuk nombor perduaan. Nilai digit dia 200, 201, nilai tempat 1, 2, 3, 4, 8 dan seterusnya. Nombor perpuluhan, ini semua cikgu tahu. Okey, slide ini nanti pun cikgu boleh guna untuk pelajar, saya akan share juga. Okey, penukaran nombor perduaan kepada perpuluhan. Okey, contoh yang saya bagi adalah 110, 1001. Okey, ini kaedah dia. Kita ajar budak buat jadual. Yang ini tidak wajib. Saya tidak suruh pelajar saya hafal ini. Sebab kalau pelajar yang lemah, dia susah mau ingat ini. Jadi saya ajar budak saya macam mana. 1 di sini, 1 tambah 1, 2.
2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8, 8 tambah 8, 16. Ini nombor perduaan. Sebab ada budak dia lemah matematik. Okay, jadi kita ajar begini. Tapi untuk yang para, tidak salah kita ajar 201, 201, 202, 204. Jadi letakkan jadual begini dan masukkan nilai perduaan di atas tadi ke dalam jadual ini dan hanya darabkan yang ada nilai 1 sahaja. Saya tidak suruh pelajar saya darab yang nilai kosong sebab kita tahu apa-apa nombor darab dengan kosong akan tetap kosong, and then tambahkan semua nilai yang ada and then dapat. Dan satu lagi, saya ajar student saya kalau masuk bab nombor mesti ada subscript di bawah ini sebab kita boleh differentiate nombor yang ditulis itu asas berapa. Sebab kalau dalam exam budak saya tulis begini 105, tiada asas 10 ini, saya memang kejap. Saya buat saya bagi untuk sini salah. Okay. Kalau di sini 2 markah, pelajar saya akan dapat 1 hanya kita buat subscript. Kita pada saya lah, kita mesti membiasakan pelajar membuat benda-benda yang biasa. Tidak masuk asas nombor. Okey, ini penukaran nombor perpuluhan kepada perduaan. Ada 2 kaedah. Yang pertama, kaedah bahagi dengan 2 dan gunakan baginya. Okey, saya ambil nombor 37. Saya mengajar tahun ini sangat mencabar tingkatan 1 yang bersemuka hanya beberapa minggu saja. Cikgu-cikgu yang mengajar tingkatan 1 faham juga. Dan pelajar sekolah saya ramai daripada sekolah Chinese, jadi sangat susah untuk saya terangkan. Okay. Dan budak ada yang lemah matematik, bila 37 bahagi 2, dia tidak boleh dapat 18 ini. Dia tidak tahu di mana. Saya suruh pelajar saya, kamu contenglah di kertas soalan, kalau dalam exam, kamu bahagi je macam biasa, macam sekolah rendah. Jawapan kamu letak di sini, baki kamu letak di sini. Sebab pelajar masuk ujian 1 hari itu, bulan April kami ada buat ujian, pelajar ada yang tidak boleh buat ini. Jadi saya memang ajar student saya buat bahagi cara biasa tu, and then jawapan tulis di sini, baki tulis di sini. Okay, so ini akan dapat 1001. Okay, dan bila kita dapat bacaan baki ini, kita akan baca dari bawah ke atas. Ini memang cikgu kena ingatkan student sebab kadang-kadang student suka hati dia je, dia akan daripada atas ke bawah. Jadi jawapan dia 1011. 10010, 1 asas 2. Okey, satu lagi kaedah adalah kaedah ambil dari bakinya. Untuk kaedah ambil daripada bakinya, jalan kerjanya sangat panjang. Okey, kita gunakan nombor yang sama. Pelajar perlu lukis jadual begini. Okey, langkah pertama, nombor yang hendak ditukarkan adalah 37. Okey. Langkah yang kedua, kita cari nilai terbesar yang ada dalam jadual ini, tetapi nilai dia sama atau kurang daripada 37. Jadi kalau kita tengok nilai 32, jadi kita tandakan 1 di sini. Okay. Seterusnya, tadi kita sudah ambil 32, jadi kita akan tolak 37 tolak 32, kita ada lagi 5. 5 ini kita cari nilai terbesar yang ada di sini, tetapi nilai dia kurang atau sama dengan 5. Jadi yang hampir adalah 4. Jadi kita tandakan 1 di sini. Okey. Begitulah seterusnya. 5 tolak 4, 1.
cari nilai terbesar atau sama dengan 1, so automatik dapat 1. Okay. Dan bahagian yang tiada kita isi ini, kita masukkan kosong. Katakanlah budak ada terlebih, sengaja saya buat terlebih di sini, budak letak kosong di sini. Kita kena bagi tahu pelajar yang nombor kosong di depan ataupun leading zero ini tidak membawa apa-apa nilai ataupun makna kepada nombor perduaan. Okay, jadi jawapan dia adalah 10101, sama dengan jawapan yang tadi. Okey, untuk operasi tambah dan tolak, kita kena suruh pelajar hafal ini. Saya memang suruh pelajar hafal. Tapi sebelum saya suruh dia hafal, saya bagi tahu pelajar kena tahulah apa itu 11011 dalam asas suku. Okey. Untuk operasi tolak, ada tata cara operasi tolak yang pelajar perlu ingat. Okey. Kenapa saya suruh hafal? Student saya ramai Chinese, dia memang suka menghafal, jadi saya suruh dia hafal sahaja. Okey, untuk penambahan dan penolakan nombor perduaan, okey, saya buat sekaligus sahaja sebab ramai di antara cikgu di sini sudah tahu kan. Jadi bila mau menjawab ini, kita berdasarkan tata cara operasi tambah dan juga tata cara operasi tolak. 1 tolak 1, kosong, kosong tolak, ni 1 tambah 1, 1 kosong, ini turun 1, ini 1 tambah 1, 1 kosong dan dapat 1 ya. Ini jawapan dia, dan ini 1 tolak 1, kosong, kosong tolak kosong, kosong. Di sini kita kena pinjam. Okey, bila kita pinjam sini kosong, sini akan jadi 1 kosong, 1 kosong tolak 1 dapat 1. Di sini kita pinjam di sini 1, sini 1 kosong, kita pinjam lagi, di sini jadi 1 kosong, 1 kosong tolak 1, 1. Di sini ada tinggal 1 tadi, 1. Okey, so jawapan ini. Cikgu, kalau ada apa-apa yang cikgu tidak faham ataupun mau tanya, cikgu boleh tanya teruslah masa saya tengah cakap di slide. Okay, operasi tambah antara dua kod ASCII. Okey, biasa kod ASCII yang diberikan biasa tidak sama di sini. Dia mesti grup yang sama, biasa diberikan untuk level tingkatan 1, 2, 3 ini. Setakat yang saya jumpa soalan tidak berikan kod ASCII di sini 0011, di bawah ni diberi di depan dia kod ASCII 0001, tiada. Sebab kod ASCII di depan ini dia mesti kumpulan yang sama. Sebab bila kita buat operasi tambah, yang di depan 4 digit yang di depan ini, di kiri ini tidak akan terlibat dengan operasi tambah tersebut. Jadi kita hanya ambil 4 digit yang di sebelah kanan, okay, dan buatkan operasi tambah, dapat jawapan, okay, baru kita tambah balik, gabung balik dengan 4 digit yang di kiri tadi. Jadi jawapan dia waris, dan aksara ini diwakili, nombor ini diwakili oleh aksara 7. Ini budak mesti tulis. Sebab kalau sampai sini sahaja, dia hanya menambah operasi tambah sahaja, dia tidak selesaikan sampai habis, iaitu ASCII itu diwakili oleh aksara apa. Okey. Sama juga dengan operasi tolak. Okey, tingkatan 2 melibatkan nombor per-8an dan nombor per-16an. Ini pun perbezaan di antara nombor, kita salah, nombor
perlapanan dan nombor per-16an diwakili oleh digit nombor perlapanan digit 0 hingga 7. Okey. Nombor per-16an digit 0 hingga 9 dan A hingga F. Nilai digit 800, 801, nilai tempat 1864. Okey, begitu juga nombor per-16an dan nombor perlapanan dikenali sebagai sistem asas 8 dan nombor perlapanan dikenali sebagai sistem asas 8 dan nombor per-16an dikenali sebagai sistem asas 16. Okay, kalau kita tengok standard DSKP untuk tingkatan 2, ada dua bahagian iaitu 1.1 nombor perlapanan. Pelajar boleh membezakan dan pelajar boleh menukar nombor perpuluhan ke perlapanan, perlapanan ke perpuluhan, perlapanan ke perduaan dan perduaan ke perlapanan. Untuk menukar pengukuran SK kepada nombor perlapanan, kita hanya perlu menukarkan nombor yang diberikan itu mengikut langkah di atas kepada nombor perlapanan dan terus boleh rujuk lampiran untuk kod SK tersebut. Okey, ini adalah menukarkan nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan. Ini bahagi dengan 8. Okey. Ini pun kita baca jawapan dia dibaca dari bawah ke atas. Jadi jawapan dia 15640 asas 8 dan penukaran nombor perlapanan ke perpuluhan. Okey, ini buat jadual 800. Okey. Diikuti dengan nilai tempat dia. Dan ini nombor yang dimasukkan, nombor asas 8 yang dimasukkan dan kita darab nilai tempat dengan nombor nombor perlapanan yang diberikan dan dapat 7072 asas 10. Okey. Penukaran nombor perlapanan ke perduaan ini paling senang, budak sangat suka. Okey, perwakilan digit. Kalau nak tukar nombor perlapanan ke perduaan, 1 digit nombor perlapanan, 3 digit nombor perduaan. Begini. Ada pelajar hafal, ada pelajar tidak hafal. Kalau tidak hafal, asalkan dia boleh tukar, dia tahu, tiada masalah. Okey, contoh. Okey, masukkan nombor perlapanan tadi dan letakkan 3 digit nilai setiap 1 digit bagi nombor perlapanan tadi dan gabungkan. Saya letak ini, sebenarnya ini tidak perlu tapi saya letak ini supaya student saya faham. Okey, student saya faham yang 001 masuk di sini, 101 masuk di sini, masuk gabung, barulah kita buang leading zero di depan ini sebab leading zero ini tiada membawa apa-apa nilai pun. Jadi baru kita suruh pelajar buang bila dia tulis semula. Okey. Untuk penukaran nombor perduaan ke perlapanan, kaedah pengumpulan 3 digit nombor perduaan dan tukar kepada nilai perlapanan. Ini jadual untuk kaedah ini. Kita buat 3 digit dan kita tukarkan nilai 3 digit nombor perduaan 010 jadi 2, 0113, 0113 dan 1 adalah 1. So dapat jawapan untuk nombor perlapanan. Budak paling suka bahagian ini. Okey, ini kaedah pengiraan. Hampir sama tapi langkah kerja dia lebih panjang sebab pelajar kena tunjukkan ini hasil darab dan hasil tambah sebab dia melibatkan kaedah pengiraan. Okey, untuk 1.2 sistem nombor per-16an hampir sama juga dengan
dengan nombor perlapanan. Okey. So penukaran nombor perpuluhan kepada per-16an, kaedah bahagi dengan 16 dan ambil baginya. Okey, cuma yang ini saya suruh pelajar saya tambah lagi sekali, satu lagi kolom di sebelah kanan, sebab bila nombor per-16an kita akan ada bagi 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Okey, jadi kita perlu tukarkan 10 ke A, 11 ke B, 12 ke C dan 15 ke F. Okey, sebab itu saya tambah lagi satu kolom. Tapi kalau cikgu tengok dalam buku yang biasa memang tiada kolom ni. Tapi saya buat untuk supaya student saya lebih senang untuk tukarkan. Okey. Jadi bacaan dia juga dari bawah ke atas. Dan jawapan dia adalah 1BA 0 asas 16. Okey, penukaran nombor kepada nombor perpuluhan, kaedah dia hampir sama dengan semua nombor-nombor yang lain. Kena letakkan nilai digit dan nilai tempat. Jadi lepas tu masukkan nombor per-16an dan tukarkan nombor per-16an yang A, B, C, D, E, F itu kepada nombor biasa dahulu. Barulah kita dah darab dan dapat jawapan. Okey, untuk nombor per-16an kepada nombor perduaan, ini pun sama dengan perlapanan. Pelajar boleh ingat atau hafal. Okey, iaitu satu digit nombor per-16an sama dengan 4 digit nombor perduaan. Ini. Dan saya tidak galakkan pelajar saya hafal. Okey, dia boleh letakkan kalau 8100. Okey, nombor per-16an kepada nombor perduaan. Saya sengaja ambil contoh yang sama supaya saya boleh tunjukkan dekat pelajar. Okay, kalau nombor perlapanan kita tukar dia akan jadi begini. Kalau nombor per-16an dia tukar jadi begini. Okay. So sebab satu digit nombor per-16an, 4 digit nombor perduaan. Jadi kosong ni ditukarkan kepada 0000. Kalau 10, 1010. Jadi kita gabungkan di sini. Okey, dan di sini ada 03 leading zero di sini. Jadi leading zero itu kita buangkan. Okey, dapat jawapannya. Okey, penukaran nombor perduaan kepada per-16an, kaedah pengumpulan 4 digit nombor perduaan dan tukar kepada nilai perlapanan. Jadi bila kita tukar, kita akan dapat ini 2DA asas 16. Okey, kaedah pengiraan, kaedah yang kedua, kita kena masukkan ini. Hasil darab dan hasil tambah. Itu sahaja. Okey, untuk tingkatan 3, tiada sudah sistem nombor tapi lebih kepada kriptografi. Kalau kita tengok di SKP dia, murid boleh menerangkan maksud dan kepentingan kriptografi dalam pengkomputeran. Okey, menunjukkan langkah demi langkah proses cipher, melibatkan penyulitan dan yang sulit, menghasil dan menterjemah mesej menggunakan kaedah cipher, membandingkan kaedah cipher yang dipelajari, memilih kaedah cipher yang terbaik dan menghasilkan kaedah cipher bagi menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Ini adalah titik 6 sudah yang di bawah sekali. Sebab budak menghasilkan satu kaedah cipher yang baru untuk menyelesaikan masalah. Okey, kita pergi kepada slide yang kedua. Okey, kalau cikgu tengok slide saya macam-macam warna.
Kenapa? Sebab budak yang ambil, kalau di sekolah saya, kami memberi belajar memilih untuk ambil RPT ataupun ESK. Biasanya budak yang gila main games yang suka mau masuk ESK. Kononnya boleh main komputer. Tetapi diorang tidak tahu apa sebenarnya ESK ini. Okay, tapi budak yang suka main game, dia lebih visual. Budak yang visual, jadi kalau kita guna benda-benda yang colourful ni, senang kita ingat. Bila kita ajar balik ataupun buat revision, kita boleh bagi tahu student, oh kamu ingat tak yang slide cikgu yang gini-gini. Dia cakap, oh ingat-ingat. Sebab itulah bila saya mengajar, saya akan bagi contoh yang budak boleh ingat. Macam kriptografi ni, kadang-kadang saya bagi contoh tukarkan dalam kelas lah. Tukarkan word macam I love you. Jadi bila budak tidak ingat macam mana mau tukar, saya akan ingat. Kamu ingat tak latihan I love you di kelas? Jadi begitulah supaya budak senang ingat. Sebab kita cikgu, kita lebih kenal pelajar kita. Okay, untuk kriptografi ada dua kaedah, iaitu penyulitan dan nyah sulit. Okay, penyulitan menukarkan teks biasa kepada teks cipher, dan nyah sulit pula adalah menukarkan teks cipher kepada teks biasa. Kalau cikgu tengok buku tingkatan 3, bukan semua nota dalam buku teks itu cover untuk kedua-dua nyah sulit dan penyulitan bagi setiap jenis cipher. Ada yang hanya tunjukkan penyulitan, ada yang hanya tunjuk nyah sulit sahaja. Dan untuk ujian pertama baru ini, saya test pelajar saya nota yang tiada dalam, maksudnya satu kaedah tu dia tunjukkan penyulitan, tapi dalam soalan saya buat nyah sulit. Saya mau tengok student saya mampu atau tidak bila ditwist soalan begitu. Dan ada pelajar lelaki saya yang nakal, dia boleh buat. Kawan-kawan dia ada yang tidak boleh buat. Okay, jadi untuk kaedah cipher yang kita ajar kepada student ada 3, iaitu reverse cipher, substitution cipher dan juga transposition cipher. Okay, untuk reverse cipher ada 3, iaitu songsangan berdasarkan abjad, songsangan berdasarkan perkataan dan songsangan keseluruhan message. Okey, kita tengok dulu proses penyulitan untuk songsangan berdasarkan abjad. Okay, bila berdasarkan abjad, unsur songsangan, kita kena suruh pelajar buat ABCD sampai Z. Oh sorry, ini Z XYZ. Dan yang di bawah yang warna merah ini kita terbalikkan. A dia di bawah Z, yang di sini pun Z. Z di bawah A. Okey. Okey. Teks biasa yang akan kita tukarkan adalah John Ponteng. Bila proses penyulitan, saya selalu cakap kepada pelajar, kamu kena tengok jadual ini dari atas pergi ke bawah. Jadi C di sini kita akan dapat Q. O akan dapat L. Okay. Jadi teks cipher yang kita akan dapat adalah ini. Okey, untuk prosesnya sulit pula masih menggunakan jadual yang sama. Okay. Dan teks cipher yang diberikan adalah ini. Bilanya sulit, saya suruh pelajar saya tengok dari bawah ke atas jadual. Maksudnya Z di sini akan refer Z warna merah. Okey. P di sini akan refer P warna merah. Jadi akan dapat K. Okay, jadi akan dapat aku tak puasa.
proses penyulitan songsangan berdasarkan perkataan ini paling senang. Kita hanya songsangkan. Kalau MJOM, M ini akan ke depan, O tetap di tengah, J akan ke kanan lah. Dia tukar tempat. Okay. So, kita buat perkataan demi perkataan. Okay. Seterusnya adalah nyah sulit, songsangan berdasarkan perkataan. Jadi A akan bertukar tempat lah. A di sini, K di sini, U di sini. T di sini, A di sini, K. So akan dapat aku tak kuasa. Okay, penyulitan songsangan berdasarkan keseluruhan mesej. Okay, Jom Ponteng. Kalau keseluruhan mesej, okay, supaya pelajar tidak confused, ada pelajar bila masuk keseluruhan mesej, dia jadi pening. Okay, termasuk pelajar saya sendiri. Jadi, cikgu boleh juga ajar pelajar, tukar dulu tempat duduk mesej ni, barulah kita tukar dia punya perkataan, huruf dalam perkataan tersebut. Ini tidak ketara nampak sebab kita hanya ada 2 patah perkataan sahaja. Okey, proses penulisan songsangan berdasarkan perkataan. Ini akan pergi di depan sebab 3 KAT ni tetap di tengah, ini akan bawa ke kanan lah. Ini UKA ni ke kiri. Jadi bila kita tukar, kita akan dapat ini. Okey, untuk substitution cipher ada scissor cipher dan juga big pen cipher. Okey, scissor cipher melibatkan kunci. Contoh dia bagi kunci 4. Apa maksud kunci 4? Contoh di sini, saya tengok dalam buku kan kebanyakan dia ajar budak buat lengkungan. Okey, 1, 2, 3, 4. Jadi bila saya ajar student saya, dia ada yang kebingungan. Ada yang mula dari kosong ini, dari ruang kosong ini dia kira 1, 2, 3, 4. Jadi dia akan letak A di sini. Jadi saya pun ajar student saya senang. Kalau kunci 4, kotak ini kamu kira 1, 2, 3, 4. Yang kelima itu akan jadi A. Kalau kunci 2, 1, 2, A akan di bawah C. Baru diorang faham. Bila saya buat lengkungan-lengkungan itu, okay, dengan arrow tu, pelajar saya tidak faham. Jadi saya ajar langkah yang begini. Itulah kadang-kadang kita mengajar, kita tidak semestinya ikut apa yang contoh dalam buku. Yang penting kita ajar supaya student kita faham. Okay, jadi bila buat ini, V, W, X, Y, Z di sinilah. Okay, proses penulisan dan kita akan tengok daripada atas ke bawah. Teks biasa, Jom Ponteng. Teks cipher akan dapat ini. J, kita tengok J akan dapat F. O akan dapat K. M akan dapat I. Dan seterusnya. Okay. Ini pula adalah proses yang sulit. Masih menggunakan kunci 4. Okay, teks cipher adalah ini. W, G, Q. Okay, kalau kita tengok, kita kena tengok dari bawah ke atas. Maksudnya, refer kepada kotak warna pink ini. W akan dapat A, G,
G akan dapat K, Q akan dapat U. Okay. Substitution yang kedua adalah Pigpen cipher. Kita tengok dulu proses penyulitan. Okay, Pigpen cipher ini saya sebab kita suruh budak belajar online, kita suruh budak Google, dia akan jumpa macam-macam Pigpen cipher. Tetapi saya bagi tahu student, dia berdasarkan kunci yang diberikan dalam soalan. Kalau tidak diberikan kunci yang ini, Pigpen cipher, maksudnya Pigpen yang diberikan adalah merujuk kepada buku teks. Sebab bila kita mengajar, kitab utama kita adalah buku teks. Jadi ada pelajar saya tanya saya, cikgu hari tu saya Google tapi saya tengok ini tidak sama, kita boleh buat suka hati. Saya cakap sebab memang betul kita boleh buat Pigpen cipher ini, key dia lain-lain. Tapi yang penting penerima dan penghantar mesej itu mesti tahu Pigpen yang sama. Jadi dalam exam kalau tiada diberikan Pigpen cipher tapi disuruh membuat proses penyulitan atau yang sulit, kita mesti rujuk yang diberikan dalam buku teks. Jadi ini yang budak saya hafal lah. Budak saya rasa tiada masalah di sini pun tiada. Di sini yang budak selalu tertukar sebab biasa kita atas bawah kiri kanan. Cuma dalam Pigpen cipher ni S, T, U, V. Budak kena tahu atas, kiri, kanan, bawah. Okay, teks biasa John Ponteng. So kita tukarkanlah J bentuk dia yang mana. J kalau kita tengok ini. So kita ambil dia punya bentuk sahaja. Bentuk ini dengan titik. Okay, dan seterusnya. Budak sangat suka buat Pigpen cipher sebab dia susah mau orang faham. Jadi di kelas-kelas budak suka main ini. Kelas saya lah. Kelas cikgu saya tak tahulah. Okey, Pigpen cipher proses penyulitan. Guna key yang sama, text cipher kita berikan dan kita tukarkan berdasarkan gambar rajah ini. Okey. Dapat aku tak kuasa. Okey, yang ketiga adalah transposition cipher, columnar transposition dan real pens cipher. Okey, untuk columnar transposition, proses penyulitan ada dalam buku teks, proses yang sulit tiada dalam buku teks. Okey, teks biasa dia John Ponteng, sekolah. 1. Dalam columnar transposition, kunci dia adalah perkataan. Okey. Perkataan ini bila kita dapat, dia adalah untuk kita tentukan berapa kolom dalam jadual ini. So, kita buat jadual berdasarkan huruf kunci, and then selepas itu nombor ini kita letak berdasarkan susunan abjad A, B, C, D, E. Jadi A nombor 1, E nombor 2, K nombor 3, M nombor 4, T nombor 5. Okay. Selepas itu kita mau tahu dia ada berapa baris. Jadi bilangan baris pula adalah bilangan abjad teks biasa bahagi dengan bilangan abjad kunci. So dapat 3.4. Kalau cikgu dapat 3.1 pun cikgu akan dapat 4. Di sini tidak apply matematik ya. Dia asalkan 3.1 dan 3.9 tetap dapat 4. Okay. So selepas dapat bilangan baris, barulah kita buat jadual penuh. Okay. Setelah dapat jadual penuh dengan nombor ini, kita masukkan perkataan teks biasa ini baris demi baris. Bermula dengan baris 1,
baris 2, baris 3 dan baris 4, huruf terakhir adalah H. Okey. Kalau tiada sudah apa-apa di sini, kita kena letakkan X, X, X. Okey, tidak boleh tinggalkan kosong. Setelah itu, macam mana nak dapatkan teks cipher? Kita ada lajur kan yang bernombor. Jadi kita ambil dulu lajur satu, PNOX, diikuti sambungan dia. Lajur yang kedua, OTEH, JNSA, OGLX dan MEKX. Kita tulis teks cipher ini dengan tiada jarak. Dia bersambung. Begini. Okay. So sekarang kita tengok columnar transposition. Prosesnya sulit. Teks cipher. Okay. Okay, kunci dia kali ini adalah bola, iaitu 4 abjad sahaja. Jadi kita dapatkan bilangan baris sebab bola ini menentukan bilangan lajur. Okay. Dan macam mana nak tentukan? Sebab kita sudah dapat bilangan baris dia 6. Jadi langkah seterusnya, perkataan teks cipher ini kita kena kasih kira. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasih palang. Okey. Satu garis supaya kita asingkan abjad-abjad ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Garis 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Okey, selepas itu jadual ini kan kita ada 1, 2, 3, 4 bahagian. Jadi bola tadi A itu nombor 1, B nombor 2, L nombor 3, O nombor 4. Jadi untuk baris 1 ini kita ambil yang ini. AUPNRX. Susun balik di sini dari atas ke bawah. And then yang kedua, lajur kedua, STSAGI. Baris lajur ketiga, YHAAUX. And then yang keempat, AAIYCX. Okey. Penuh sudah jadual ini. Okey. Barulah kita ambil baca dari baris 1 dari kiri ke kanan. Jadi kita akan dapat teks biasa, saya tahu siapa yang curi. Okey, real-time cipher, proses penyulitan. Kita tengok dulu proses penyulitan. Teks biasa, jom konten sekolah. Dia ada kunci. Kunci dia adalah nombor. Okey, hanya kolomna transposition sahaja yang kunci dia perkataan. Okey, so bilangan kunci adalah sama dengan nombor yang diberikan sebagai kunci adalah bilangan baris. Dan bilangan abjad teks biasa adalah bilangan lajur. Sebab kita kena buat jadual. Okey, so bilangan baris 3, bilangan lajur 17. Kita buat jadual, kita kasih garis-garis. Untuk mula-mula kita ajar budak beginilah, kasih garis-garis tempat ni supaya dia tidak bersalah. Budak kena buat mengikut bersilang-silang beginilah. Okey. Jadi selepas itu, masukkan perkataan ini, teks biasa ini mengikut turutan. J di sini, O di sini, M di sini dan seterusnya mengikut ruang ini. Okey, kita akan dapat ini. Okey, jom konten sekolah sudah masuk dalam jadual. Okey, seterusnya tuliskan teks secara melintang dari baris 1 hingga 3. Maksudnya kita akan ambil baris 1, JONKH sambung dengan OPNEGEOA dan baris ketiga MTSL. Okey, jadi
text cipher kita begini. Tiada jarak juga. Dia bersambung. Okey. Seterusnya adalah prosesnya sulit. Text cipher ini kita tengok kunci dia 4. Maksudnya bilangan baris sama dengan 4. Selepas itu kita kira bilangan teks biasa, teks cipher, kita akan dapat bilangan lajur. Jadi kita buat jadual yang sama juga. Okey, isikan siap-siap tanda lah, kita suruh pelajar tanda sikit-sikit ke supaya dia tahu, supaya dia tidak tersalah. Okey, kalau budak yang pandai senang, dia terus boleh masukkan. Tapi cara masukkan untuk prosesnya sulit dengan proses penyulitan tadi tidak sama. Kalau proses penyulitan tadi kita ikut ni kan bersilang ni. Tapi ini kita masuk by baris. S di sini, H di sini, A yang ini masuk di sini dan A2 lagi masuk di sini. Jadi baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 sampai lengkap semua. Barulah kita tukarkan ke teks biasa. Okey. Jadi bila kita nak baca balik teks biasa, kita akan baca dari sini. SAYA Okey. Dapatlah, sorry, salah di sini. Jawapan dia, saya tahu siapa kamu. Okey. Slide saya yang tersalah. Okey. Itu saja untuk apa ni? Alamak. Tershutdown lah pula. Okey. Nampaknya sudah selesai tadi Puan Rosliza macam terkeluar. Dia tertekan lah itu Okey, tak apa, harap dia boleh masuk semula. Okey, jadi ribuan terima kasih diucapkan kepada Puan Rosliza. Kita tunggulah dia masuk dulu, kesian pula. Okey, Puan Rosliza, terima kasih diucapkan atas perkongsian ilmu tadi Diharap apa yang disampaikan dapat memberi manfaat dan seterusnya disampaikan kepada anak-anak didik kita nanti cikgu-cikgu semua. Okey, seperti yang saya katakan di awal pembukaan tadi perkongsian daripada rakan-rakan guru sangat-sangat dialukan sekiranya ada. Jadi jangan segan, jangan malu, hubungi saya untuk memperkasakan lagi mata pelajaran ini di Negeri Sabah. Jadi kita sama-sama berkongsi ilmu, apa yang kita tahu kita kongsi Tidak semestinya kita yang rasa terbaik baru mau kongsi, tidak. Apa yang kita tahu kita kongsi dengan rakan-rakan. Memang rakan-rakan guru sini semua memang hebat-hebat dan kreatif serta ada beberapa ilmu yang kemahiran yang kamu miliki yang bolehlah sama-sama kita kongsi seperti Puan Rosliza tadi sangat tepat, sangat padat apa yang telah dikongsikan tadi. Jadi sebelum sesi ini berlabuh tirai, okey, mohon kiranya ada kemusykilan atau apa-apa perkara yang
ingin diutarakan. Ramai juga pegawai-pegawai JPN di sini yang boleh membantu. Begitu juga pegawai TMKPPD, ya, dan rakan-rakan guru yang lain mungkin boleh menyumbang idea atau cadangan dalam kita merungkai permasalahan yang dihadapi. Jadi kalau ada guru-guru, bolehlah utarakan persoalan ataupun apa-apa pertanyaan, persilakan. Cikgu Ho, ada? Cikgu Ho di office ke ni? Wah, rajin lah. Cikgu-cikgu yang lain? Petugas. Okay, tahniah Cikgu Ho. Bagus. Okey, cikgu-cikgu yang lain? PPD lah Datuk. Ada kan? Ada apa-apa mau dibincangkan di sini sebelum jam 11.30 sebab kita punya program 9.30 hingga 11.30. Tapi nampaknya Puan Rosliza telah berjaya menyempurnakan matlamat di hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Apa kata orang? Terima kasih dan keladi. Lain kali buat lagi. Okey, nanti next turn untuk sesi seterusnya ya, akan diberi oleh Cikgu Ahmad Rizal ya dari SMK Bandaraya ya. Next pada 28 Jun insya-Allah. Mungkin kita akan adakan pagi juga sebab PKP kita ni masih lagi berterusan. Okey, sebelum itu saya nak maklumkan ya kenapa saya buat jadual yang dulu tu pada waktu petang sebab biasanya kalau di pejabat ini pagi KPPK dan KPP terlibat dengan program SPB. Jadi saya buat ambil jadual petang. Jadi oleh kerana sekarang PKP dan penggiliran berlaku di pejabat dan masa yang ditetapkan di pejabat pun hanya 4 jam. Sebab tu saya bawa kepada pagi. Ya, harap maklum ya. Jadi kemungkinan 28 tu pun Cikgu Ahmad Rizal kita akan buat pagi ya. Jadi bolehlah rancang masa itu untuk kita sama-sama ya menyelesaikan kemusykilan lah sekiranya ada. Cikgu-cikgu lain ni ada setakat ni kita ada 131 ya. Tahniah dan terima kasih kepada yang hadir. Begitu juga pegawai-pegawai PPD, pegawai-pegawai TMK di PPD. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Okey. Ada tak persoalan daripada cikgu-cikgu ni? Sebab ada dua maksud ya yang diam ni. Satu faham, satu tak faham. Jadi harap semua faham lah kan sebab memang semua pun di sini semuanya yang hebat-hebat, guru-guru pakar. Jadi JPN mengalu-alukan lagi kepakaran-kepakaran yang ada untuk dikongsi bersama rakan-rakan guru kita di Sabah, terutamanya yang mengambil subjek khas kepada guru-guru yang baru ataupun yang bukan option. Sebab daripada melalui tinjauan yang saya buat, ada ramai guru mengajar asas sains komputer bukan option. Tetapi mereka boleh. Jadi tahniah ya, dan terima kasih atas kerjasama anda semua. Nampaknya tidak ada apa-apa nih. Tidak ada persoalan, ada? Assalamualaikum. Okey, Rosadi, Cikgu Rosadi. Okey. Okey, Assalamualaikum. Saya Rosadi Tajuddin dari SMK Gadong. Salam. Ni sedikit ni lah cadangan saya berkenaan dengan masa ni. Okay. Sebab apabila dia dianjakkan pada waktu pagi, kita ni guru-guru kita ada PDPR. Jadi dia sedikit gangguan lah di mana kita mau mendengar, kita mau melayan pelajar lagi. Jadi kita terpaksa buka sampai 2 komputer. Jadi pada saya pada sebelah petang tidak masalah sebab guru-guru pun dari rumah online. Jadi tidak masalah untuk dibuat mengikut jadual yang pada awalnya lah sudah disediakan tu. Itu pandangan saya lah sebab saya rasa sedikit terganggu lah. Sebab pada masa yang sama saya memang ada PDPR. Lepas tu saya kena mendengar lagi benda ni sebab benda ni bukanlah kita dah tahu semua sebab kita nak juga dengar. Sebab ada benda-benda mungkin penambahan yang rakan-rakan kongsikan kita nak tahu. Berbanding kalau kita ikut rakaman saja yang akan dikongsikan kemudian dia dah tak sedap. Jadi saya rasa lebih baik benda ni dibuat pada masa di mana semua orang boleh join bukan melalui rakaman. Jadi sebab minta ni lah faham sedikit dengan situasi guru sebab kita ber-PDPR pada sebelah pagi kadang-kadang sehingga jam 1.30 hingga jam 2 begitu. Okey, itu saya Puan. Terima kasih.
Okey, terima kasih Cikgu Rosiadi ya. Okey, baiklah kalau tidak ada tentangan, maksudnya kita akan teruskan pada waktu petang lah. Okey, setuju petang? Sebab kadang-kadang kita melihat juga kepada keadaan ya, kalau petang ni kadang-kadang kita sudah weak, kalau umpama bateri macam penat sudah kan, mau apa tidur apa segala dan pagi ini lagi fresh lah, tapi kita melihat juga kepada keperluan iaitu PDPR itu. Jadi mungkin kita boleh teruskan kepada petang lah ya, Cikgu Ahmad Rizal. Okey. Okey, petang. Okey, jadi kita teruskan yang lain tu pada waktu petang. Harap semua dapat join lah, macam hari ini 132 ya. Terima kasih banyak-banyak hadir. Okey, ada persoalan atau cadangan lain lagi, dipersilakan. Sebab saya dipahamkan ya, guru-guru ASK Negeri Sabah ni seramai 284 orang. Tapi yang ada sekarang hanya 132. Tidak apa, tidak dipaksa ya, sebab ini sekadar meningkatkan lagi kemahiran kita dalam ilmu ini ya, terutamanya yang mengajar tingkatan 1 hingga 3 yang mana mungkin kemahiran ini masih nipis lagi lah untuk mereka sampaikan kepada murid. Jadi mungkin selepas Puan Rosliza memberi penerangan tadi, bolehlah disampaikan kepada murid-murid pula di sekolah ataupun di rumah melalui PDPR, dan guru-guru juga mungkin boleh membuat cara atau strategi mengajar PDPR sama ada melalui slide ya seperti Puan Rosliza buat tadi, dan berbincang kepada murid-murid melalui online lah. Okey, tidak ada apa-apa sudah yang dipersoalkan. Salah Puan Hajar. Okey. Ini Cikgu Ho ni. Ya. Kehadiran anda diambil tak? Ada saya share dekat grup Telegram dan juga di dalam sini. Telegram ya. Ada di atas. Lah. Di atas. Nampak dah. Nampak dah. Okey. Jadi mana-mana guru ataupun pegawai yang ada di sini bolehlah isi kehadirannya sebab akan dimasukkan dalam SPL KPM. Okey, cikgu-cikgu yang lain okey. Hello. Okey, kalau tidak ada apa-apa, maksudnya kita akan tutup tirai sesi kita pada pagi ini. Jadi kalau boleh lah ya, Kak. Oh ya. Oh ya, Cikgu Haris. Oh ya, sebelum tu ada Cikgu Haris di sini ya. Okey, silakan Cikgu Haris bagi ucapan ataupun penutupan lah untuk seterusnya. Bukan ucapan je. Iyalah untuk penutupan dijemput. Tidak, sorry, saya mau maklumkan saja. Okey. Pemakluman saja untuk semua guru ASK ya. Okey, terima kasih ja. Okey, tahniahlah kepada Cikgu Rosliza atas pembentangan itu tadi. Dan sebenarnya ada beberapa topik lagi yang perlu kita sentuh juga dalam ASK ini. Tapi pada masa akan datanglah. Okey, cuma mau bagi tahu saja bahawa sebelum ini saya ada mengikuti mesyuarat dengan pihak PPK. PPK minta guru-guru ASK ni, dia minta kita cari seorang guru ataupun lebih daripada seorang pun tidak apa untuk dijadikan ikon. Dijadikan ikon guru ASK lah. Dia kata cuba kita wujudkan satu ikon. Dia kata macam cikgu-cikgu yang mana apabila dia mengajar, murid-murid teruja untuk ikut pengajaran dia. Dia kata murid-murid yang rasa rugi kalau tidak ikut pengajaran guru itu. Jadi dia kata cuba cari guru-guru yang macam ini untuk dijadikan ikon. Itu cadangan daripada pihak PPK lah. Ya. Jadi mungkin nanti kita sama-sama cari
Ya, mana-mana cikgu yang ada rasa kelainan dalam dia punya pengajaran, bagi tahu cikgu. Sekarang ni masa untuk kita minta puji. Sekarang kita disuruh minta puji sudah nih. So sekarang kita serahkan diri kita. Serahkan diri kita, sebab saya rasa memang ramai antara guru ASK ini ada kebolehan tapi dia tapuk-tapuk. Dia sisik tapuk nih. Dia ada taring sebenarnya tapi dia bungkus taring dia pakai daun pisang. Tidaklah nampak kan. Jadi serahkan cikgu-cikgu sebab kita tidak boleh tunggu lagi. Sebab sekarang ini pun sudah ada pendidikan digital. Kita sudah ada dasar pendidikan digital. Nanti aja kongsikan dengan mereka. Kongsikan dengan mereka dasar pendidikan digital. Semua guru ASK mesti tahu nih. Dasar pendidikan digital negara. Yang ini kita perlu tahu dan kita perlu buat dasar pendidikan ini. Sebab dalam tempoh sekarang ini, suasana digital ini sudah jadi satu pilihan. Ya, satu pilihan. Kalau ikut mantan KPPM Dr. Amin Senin, dia kata ini bukan pilihan. Ini adalah perlu dibuat. Walaupun bersemuka, dia kata ruang digital tu mesti digunakan juga. Jadi kita sama-sama tengok sama-sama ASK ini kita perlu tingkatkan lagi. Sebab ASK ini akan bersambung pada SK, ya. Dan mungkin tahun 2022 atau tahun 2023 sains komputer akan menjadi satu aliran dalam matrikulasi. Jadi kita bersedia kepada itu dan nanti Haja tengoklah, kita tengok sama-sama nanti, semua pun akan tengok. Kita mau cari ikon sekarang ni, ikon guru ASK. Okey, nanti kita sama-sama kita akan angkatlah. Ya, rasanya itu saja. Ya, terima kasihlah pada semua yang menyertai dan pada masa akan datang. Ya, nanti kita akan cuba tengok masa tu aja. Kita akan tengok masa supaya semua orang boleh ikut. Kita faham juga tentang PDPR ya. Memang kita faham juga sebab ada guru-guru yang ada jadual kan. Jadi kita tengok nanti masa yang di mana semua guru boleh ikut serta. Ya. Okey, itu saja tahniah pada semua. Terima kasih ya. Okey, sama. Okey, jadi saranan dari Tuan Haris tadilah kalau ada guru-guru yang mengofferkan diri dialu-alukan ya ataupun mengaku lah ya macam dia mau jadi guru ikon, dipersilakan bagi nama, kita akan lihat cara pengajaran dia ya. Jadi sebelum kita tutup tirai ni ya, Assalamualaikum. ada lagi persoalan? Okey, Ya, silakan. Siapa ya? Dari mana ni? Cikgu Suhaili dari SMK Kuna. Okey, Cikgu Suhaili, silakan. Saya cuma bagi cadangan ya. Bolehkah program ni livekan sekali di dalam YouTube, kemudian link ni kita boleh edar kepada murid-murid lah sebab ini pun berkaitan dengan silibus kan. Jadi kalau boleh edar ke dalam edar kepada murid, boleh sekalikan dengan PDPR murid-murid. Jadi agak tidak mengganggu lah. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Suhaili. InsyaAllah akan diusahakan ya sebab kalau di pejabat ni talian tidak berapa kuat nih. Jadi nanti insyaAllah akan diusahakan lah, akan datang next. Okey. Jadi tolong kalau bolehlah tunjukkan muka, kita nak gambar sebagai laporan kita untuk hari ini. Boleh tak tunjuk muka? Sekarang ni ada Cikgu Ho, Cikgu Liza, tu dia. Cikgu Shanti kan baru nampak. Tadi tak nampak. Okey, semua ceria, sihat-sihat, alhamdulillah. Semoga terus sihat ya dan terhindar daripada penyakit yang kita takut sekarang ni. Okey, setakat ni baru 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapa yang lambat buka ni dia akan duduk di depan ini. Sekarang view saya, kalau kamu nampak, kamu tak nampak nanti saya share view yang saya ada sekarang ni. Kita duduk dekat batu ni, dekat
Apa? Nanti saya share kalau sudah. Oh, ada baby. Siapa tu? Ada budak. Cute. Okey, sudah semua keluar? Tak nampak. Kenapa babynya lari? Okey, sudah ya. Saya gambar ya. Okey. 1, 2. Oh, ada masuk lagi. Kejap. Ada lagi mau masuk. Ada. Tak ada sudah. Okey, 1, 2, 3. Okey, peace, thumbprint. Okey. 1, 2, 3. Semula saya pergi view gallery. View gallery, sikit sekejap kan kalau view gallery ni. Okey, tak apalah, nanti saya sharekan gambar. Sekejap. Okey, semula ya. 1, ini yang bukan duduk di batu, ini yang galeri biasa. Okey, 1, 2, 3. Cikgu Ho tiada sudah. Tinggal kerusinya. Okey semua, terima kasih banyak-banyak atas masa yang diluangkan. Semoga kita akan berjumpa lagi insya-Allah pada 28 Jun ini bersama pembentang kita Cikgu Ahmad Rizal. Terima kasih semua, jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih.